Okey, alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berjumpa ataupun bertemu secara maya melalui platform Microsoft Teams ni yang tidak asing lagi bagi kita semua, untuk sama-sama kita mendengar taklimat latihan industri BAZ 4166 bagi kod kursus ni. InsyaAllah dalam tempoh sejam ataupun kurang kamu akan mendengar taklimat berkenaan dengan latihan industri ini. Dan istimewanya pada malam ini doktor menjemput bakal graduan sembak yang akan konvo esok hari untuk menerangkan kepada kamu secara lebih dekat tentang penggunaan sistem ELI. So latihan industri di USIM ini platform yang digunakan dalam pelaporan digunakan dalam permohonan, bermula daripada permohonan lah, permohonan tempat latihan industri. Okey, dah record siapa record tadi? Lupa nak record. Okey, bermula daripada permohonan sampailah laporan sehinggalah pemarkahan. Okey, semuanya setakat ini melalui platform dipanggil ELI. Latihan industri tu kan. Mungkin sebahagian pelajar telah cuba membukanya ELI, dan mungkin sebahagian para pelajar sembak khususnya telah perasan yang mereka sebenarnya dah boleh mohon tempat. Okey. So jadinya doktor berbesar hati untuk menjemput sahabat kita ataupun kamu punya senior yang bakal konvo esok pagi ni, iaitu beliau adalah Muhammad Akmal bin Buyamin Muhammad Akmal bin Buyamin, yang akan berkongsi kepada kita pada malam ni sekejap. Doktor akan mulakan dengan beliau dulu untuk menerangkan kepada kamu macam mana nak gunakan sistem ELI daripada mula sampai habis. Kan, mana sepanjang kamu ELI latihan industri ni, apa yang kami kena tahu untuk kami buat dalam sistem ELI tersebutlah. Okey, supaya maklumat tu lebih hampir kepada kamu dan lebih fresh lah daripada Akmal pada baru lepas LI pada semasa lepas, dan alhamdulillah esok je akan konvo bersama dengan rakan-rakan yang lain. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Akmal untuk memberikan sedikit perkongsian. Akmal. Okay, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey. Baru sampai nilai, Akmal? Saya baru sampai nilai ni. Baru masuk check-in hotel dengan family. Alhamdulillah. Jadi saya akan berkongsi sedikit berkenaan cara-cara penggunaan ELI USIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal. Saya merupakan tahun 4 pelajar daripada Fakulti Sembak tu. Jadi saya di sini ingin menerangkan sedikit berkenaan cara-cara penggunaan ELI USIM, sebab kita sebagai pelajar praktikal, jika tidak faham akan berkenaan sistem ELI USIM, semua benda akan jadi susah. Jadi nak tak nak memang kena belajar, memang kena fahamkan, memang kena hadamkan sehabis-baik. Sebab jika tak faham, kita mungkin akan susah dalam membuat report, mendaftar SB Industri, mendaftar SB University. Lepas tu yang seperti kita tahu bahawa Ustaz Nizwan dari saya intern, beliau merupakan ketua pengawas Ustaz. KP Dan penyelia lah. Penyelia. Ustaz Nizwan sebagai penyelia dari saya daripada SEM lepas. Saya mulakan saya intern di Jabatan Labour Terbahat. Jadi sebelum saya mula share saya punya skrin ni, saya minta semua bersedia dengan pen, dengan buku nota. Sebab benda yang saya akan terang ni memang amat berharga kepada korang untuk menjalani sistem latihan industri yang akan datang. Saya bagi masa 10 saat untuk bersedia. So nanti Akmal akan buka ELI tu
sistem. Saya akan buka share screen dan saya akan cerita dari awal sampai akhir. Biar lagi faham, lagi dekat dan lagi hadam macam itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya share. Nampak tak Ustaz? Saya guna phone dia Ustaz. Saya nak bawa laptop besar sangat. Macam tu. Boleh nampak Ustaz Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Okey, langkah pertama sekali dalam nak masuk sistem AI ni, ELI ni, kita perlukan adalah browser. Jika tak ada browser, tak boleh masuk. Okey, kita akan masuk browser, tak kisahlah Mozilla Firefox ke, internet ke, yang penting browser. Kita akan masuk browser dan kita akan tulis ELI USIM. Okey, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan masuk USIM, Sistem Latihan Industri. Bagi yang tak faham, ini adalah websitenya yang sebenar-benarnya. Okey, saya akan tekan dia, saya akan masuk ke dalamnya. Ni, benda pertama yang kawan-kawan akan buat adalah mendaftar nama untuk kita masuk ke dalam sistem ini. Okey, seperti yang kita tahu bahawa sebelum kita nak mohon tempat kerja, kita hendaklah mencari iklan-iklan yang telah tersedia dalam sistem AI. Dia boleh pilih. Lepas tu dia ada dua pilihan, dua option. Sama ada boleh pilih atau boleh mendaftar tempat AI sendiri. Okey, sekarang saya akan bercerita tentang advertisement, iaitu iklan. Kita akan masuk di sini, advertisement. Sebelum masuk tu jadi para siswa kawan-kawan semua, benda pertama sekali ialah ni, kita kena cari iklan. Anda kata tempat kita di Johor, boleh cari Johor. Di Melaka, boleh cari di Melaka, boleh cari di Negeri Sembilan. Cari di sini. Kan location kan, location sini. Lepas tu contoh saya duduk Johor, saya akan cari Johor. Kalau dah duduk Melaka tu, tak payahlah search Itali, Japan. Terus cari Melaka. Johor. Mana J ni Ustaz? Contoh Okey, ni Johor kan. Saya akan tekan dan. Bila tekan dan, saya akan tekan search. Dia akan keluar. Macam contoh macam tak tahu nak pilih mana tak tahu. Just tinggalkan je nama ni. Organisation name ni tinggalkan. Program memang akan ada. Dia akan jadi all advertisement, dia akan keluar. Jadi kita akan pilih tempat, contoh saya pilih Johor. Dia akan keluar semua daripada Johor. Contoh Segamat. Dia akan keluar sini. Keluar sini contoh Johor sampai semua yang ada kat Johor dia akan tulis kat sini. Jadi kawan-kawan kawan-kawan akan diberi peluang 5 kali. Andai kata kawan-kawan ditolak tempat kerja pertama, anda masih ada 4 lagi peluang. Jadi macam saya kan dah kosong kan, sebab saya dah guna 5 sekali. Saya dah guna 5 kotak, jadi dia akan kosong. Bila kamu semua dah pilih tempat intern yang kamu nak kan, contoh macam saya pejabat agama, pejabat tanah daerah bertempahat kan, saya pilih situ. Jadi dia akan masuk ke dalam application status yang ni, application status yang ni, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke situ. Sekejap Ustaz, terlambatlah tiba ni. Dia akan masuk sini, dia akan dapat. Jadi dekat laman web ni, dia akan paparkan apa yang kamu pilih dekat iklan tadi, dekat advertisement tadi. Contoh saya pilih banyak sebab saya tak tahu kan dulu kan. Saya main hentam ni semua, saya pilih kan. Contoh macam ni, saya dapat offer tau.
Tak, benda pertama sekali bila kamu semua dah pilih semua, nanti penyelia akan sahkan. Andai kata dia dah sahkan, nanti korang akan dapat ni lah. Dapat apa? Kata-kata akuan, apa nama dia? Dia akan dapat 3 dokumen lah, tak silap saya. Dapat 3 dokumen. Lepas tu dah dapat 3 dokumen tu, baru kamu semua akan hantar ke tempat yang kamu nak tu. Kamu akan hantar, tak kisah daripada email. Tapi biasa saya guna email. Kalau email tak ada respon, kamu semua boleh call dia. Contoh kan, saya pejabat tanah, saya call. Assalamualaikum pejabat tanah. Saya ada hantar Gmail lah, tengok ke? Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Lagi terus lah. Email boleh, tapi biasa dalam ambil masa 2-3 minggu ke. Kalau macam malas, boleh call dia cakap ada kosong tak. Dia kata ada kosong, hantar resume tempat situ. Lepas dia terima, dia akan bagi balik kamu punya 3 dokumen tu ke PLMGI. Jadi bila dah sampai dekat PLMGI tu, PLMG orang panggil PLMG, PLMGI banyak panjang kan. PLMG sampai ke PLMG, lepas tu PLMG akan update dekat kita punya application status. Contoh kan. Bila dah update, dia akan jadi macam ni. Dia akan accept an offer. Dia akan 3 option. Print aku janji, surat pengesahan dan dapat insurance letter. Macam tu. Andai kata dia tolak, dia macam ni. Industry offer. Macam saya dulu, saya dapat APG Campus to Nation On. Tapi saya call cakap, maaf lah dik, dah penuh kan. Jadi saya tolak lah. Lepas tu tiba-tiba, dia offer saya kerja balik. Alah. Dah lambat macam tu. Jadi lepas saya dah offer balik, lepas tu time tu saya dah terima dah yang ni jabat tanah Batu Pahat. Dah terima, saya print semua ni. Lepas tu 3 dokumen ni nanti korang akan bawa bila hari pertama sampai ke tempat latihan industri. Contoh dekat Majlis Agama Islam, nanti dah sampai sana, nanti awak cari SV industri. Lepas tu awak bagi awak punya 3 dokumen ni. Print aku janji, surat pengesahan bahawa kamu nak kerja di situ dengan insurance letter jika berlaku apa-apa kecelakaan seperti accident ke, nanti kamu dapat insurans lah di situ. Okay. Lepas tu, andai kata kan, lepas tu kita berbalik kepada new organisation ni, andai kata kamu semua nak daftar tempat kerja ayah kamu ke, pakcik kamu ke, boleh je daftar di sini. Lepas tu dia akan hantar ke penyelia untuk sahkan. Jadi andai kata penyelia tak sahkan, nanti dia jadi macam ni. Sekejap dia akan jadi macam ni. Rejected by faculty, bahawa kita punya yang berdaftar ni di-reject. Bila di-reject, jadi kamu sama ada option nak daftar ni, nak daftar semula ke atau nak just pilih apa yang di-offer. Macam saya macam dah di-reject, saya di-reject, saya move on lah. Saya cari letak industri yang di-offer kan. Jadi saya senang sikit lah. Lepas dah masuk sana tu, kita akan masuk kepada, sekarang tadi kan yang sebelum kita masuk letak industri, sebelum tu kita kena pilih iklan. Saya rangkumkan balik lah. Kena iklan, saya kena pilih iklan yang kita nak. Pelajar akan ada 5 option, 5 pilihan. Lepas tu, kalau anda kata nak daftar syarikat company ayah ke pakcik ke, boleh daftar, just daftar. Lepas tu dia akan masuk ke application status. Bila masuk ke application status tu, pihak penyelia akan sahkan. Lepas tu anda akan dapat 3 dokumen. Lepas dapat 3 dokumen tu akan dibawa pada hari first latihan industri. Macam tu. Lepas tu contoh kan, sekarang kita akan pergi kepada tengah-tengah. Ini contoh lah. Saya dah masuk hari pertama saya dah masuk. Lepas tu, jadi apa yang boleh saya buat? Time nak masuk ni, anda perlu pastikan adalah, sebelum benda kali kita buat adalah resume. Resume ni benda kali kena buat, resume. Resume ni bawa sekali time hari first kali resume.
Jadi resume ni nanti ni benda first kali sebelum iklan tu, ni yang first. Maaf saya terlupa. Ada resume rupanya. Okey ni Mama. Boleh cakap sikit tentang yang resume ni perlu di-update lah supaya takut yang ni resume ni yang tertera dekat ELI ni adalah yang ditarik dekat iStudent kan. Akmal. Ya betul. Sebab kamu punya pelajar ni ada yang sebagainya resume kosong kan, banyak maklumat yang kosong, so minta tolong update supaya yang sebagainya resume ni akan diberikan kepada pihak industri yang kita mohon tu lah. Ya betul. Jadi bila dah masuk kat resume ni, dia akan tarik daripada student punya maklumat. Di situ dia akan tarik just copy dan paste. Jadi banyak benda akan kosong, jadi dari situlah kamu kena edit. Jadi bila dah kena edit di situ, jadi mana contoh ni edit kan, tekan edit sini. Contoh benda ni kan kosong kan, contoh working experience kosong, lepas tu kosong, just tambah je, tekan tambah edit, tekan tambah edit, dia akan masuk. Contoh kerja apa situ, contoh kerja plumber, kerja designer, tulis je apa-apa yang kena. Lepas tu dia akan masuk ke sini. Lepas tu dia tekan submit, dia akan update ke sini. Okay macam tu. Lepas tu saya nak keluar balik, saya tekan je back. Dia benda sini senang je, dia kosong, isi. Asal kosong isi. Macam tu je. Kosong isi. Lepas tu tambahlah apa yang skill, contoh power apa. Adobe Photoshop power. Just tulis Premiere Pro, After Effects Pro, meeting conference, hebat dalam Zoom, OBS, Team, Meet. Okay, terus masukkan situ semua. Ada skill, lepas tu working experience, apa yang kita buat. Lepas tu yang reference ni boleh, sebab saya punya SV industry adalah Dr. Nizwan bin Muslim kan. Dr. Nizwan merupakan SV industri saya di time saya intern. Jadi saya banyak belajar daripada dia. Doktor merupakan seorang doktor yang berjasa. Saya gurau-gurau. Untuk yang bahagian reference tu kan, dekat resume, dekat mana-mana resume je ada reference kan. So tolonglah kalau kamu para pelajar ni sebenarnya nak letak reference, bagi tahu individu tersebut. Minta keizinan, boleh tak saya letakkan doktor ataupun siapa kan, prof ke apa sebagai saya punya reference. Dan dia tak semestinya ketua program ataupun dekan, maknanya individu yang paling dekat dengan kamu, yang tahu dengan kamu. Contoh kalau KP, kebetulan KP tu memang kenal kamu dan ni minta keizinan dia untuk letak lah. Dia bukannya by default, contohnya KP semua balun semua dekat reference dan saya pun tak kenal kamu secara rapat. Jadi biasanya kalau ada orang tanya, saya tak kenal pelajar ni, cuma saya tahu dia pelajar program kami tu je dan saya takkan lebih cakap lebih daripada tu lah. Sebab kadang pihak industri akan tanya lebih lah, pelajar ni sikapnya macam mana. Dan contohnya jadinya pihak referee ni, kalau dia tak kenal macam mana nak cakap, takkan nak cakap dalam keadaan dia tak tahu. Tu antara pesanan yang Ustaz boleh bagi tahulah. Okey. Boleh sama Ahmad. Okay Ustaz Okay, reference tu seperti Ustaz cakap, kita kena tambah, kena beritahu, kena inform dulu kita punya lecturer atau prof ke atau doktor, kena inform dulu bahawa yang kenal kamu ke, nanti sebab nanti contoh dia akan keluar ke sana, nanti dia kenal, oh contoh Fatimah, oh saya kenal ni budak ni baik, dari situlah kamu punya asset makin tinggi, macam tu. Jadi SV pun makin faham, oh budak ni baik, senang sikit kan kerja dia. Okay, after that we go to the log report. Log report ni penting. Dia dah masuk, dia jejakkan langkah kaki pertama dekat industri, memang penting benda ni. Jika tak buat, memang melayan lah kau. Kena tak buat sebulan lah, memang hadap komputer je, confirm. Okay, log report ni penting. Contoh saya buka ke My Daily Report. Benda ni penting tau. Contoh, saya kan dulu kan saya intern kat Pejabat Tanah, Batu Pahat. Saya tengok log report saya Okay, untuk log report ni, anda boleh buat dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dan bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab dan Farsi, boleh bahasa Arab.
Sikit ya kemarin dia apa ni log report ni para pelajar boleh tulis awal lah kan, yang week 1, week 2, week 3 mana buat Ya, dulu sampai week ke-20 supaya mengelakkan daripada kesesakan jam nantilah bila semua masing-masing baru nak buat dalam minit kan. So antara perkara awal boleh dibuat adalah week 1 tarikh sekian-sekian, kemudian untuk bahasa report yang ditulis kat sini sebagaimana Akmal beritahu tadi boleh dalam apa-apa bahasa. Apa yang Dr. nak tambah adalah yang pentingnya bahasa itu difahami oleh kedua-dua penyelia. Kalaulah kamu buat report tersebut dalam bahasa Arab dan dalam keadaan penyelia industri kamu tak faham, apa gunanya? Sebabnya log report ni akan dinilai ataupun akan dilihat oleh kedua-dua penyelia industri dan juga penyelia universiti. So sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah dalam konteks Malaysia lah. Kalau difahami dalam bahasa Arab, ya boleh juga. Kan? Yang penting kedua-dua pihak faham lah, itu je lah. Dan satu lagi, log report ni kenapa penting? Sebabnya dia merupakan salah satu kriteria yang kamu kena lampirkan dekat laporan akhir kamu. Kalau kamu tak lampirkan log report, nanti kamu kena print semua ni 20 minggu dan disahkan oleh penyelia industri kamu, kamu akan markah 20% ataupun 10% ke apa akan hilang gitu saja. So jangan main-main report ni. So tulis dengan ringkas dan padatlah, jangan berjela-jela kan. Okey, Akmal teruskan. Okey Ustaz. Okey, yang seperti Ustaz cakap tu memang kena tulis lah week 1, week 2 sampai week 20. Sebab nanti dah last minute kan, contoh kan macam hari tu saya nak tulis saya punya week 17, saya nak tulis dia jam sebab saya nak tulis time last minute kan, memang hujung-hujung dah saya nak keluar tu memang ramai lah. Jadi bila dah ramai, jadi sistem ni akan jam, jadi kamu kena tunggulah seminggu, kena tunggu. Jadi dari sekarang lah kena buat week 1, week 2, week 3 semua lah, biar senang. Sebab makin lambat nanti dia dia akan jam, biasa lah. Bila dia akan jam, tak boleh masuk. Tunggu sejam, 2 jam pun tak boleh masuk. Jadi walaupun kamu semua buka pukul 3 pun, kadang tak boleh masuk. Sebab saya dulu banyak kali lah bangun pukul 3, buka-buka, tak boleh masuk. Saya tunggu esoknya. Tunggu esok, seminggu dah. Jadi nak tak nak memang kena buat week 1 sampai week 20. Okay, senang je buatnya. Contoh week kan, nak tulis week tu, tulis satu ni contoh pilih je 1. Okay, tulis je 1 and save. Dia akan terus masuk auto week 1 save. Sekejap ke saya dah ada. Okay. Oh, okay. Week number already exists, please enter different week number. Kita tu saya dah ada. Sebab dia dah update, saya dah ada, saya kena tendang. Macam itu. Tulis je 1. Tulis week, tulis 1. Jangan kau tulis week lepas tulis tarikh. Tu memang pening. Aku tulis je 1. 1, 2, 3 sampai 20 kat sini. 1 and 2 and 3 and 4. Just like that. Sebab ada dulu time saya tu kan. Time saya tu dia tulis week. Kan tulis week number kan. Tulis ni, tulis tarikh. Memang pening kan. Memang pening lah. Bukan dia pening, doktor pun pening. Jadi kesian lah doktor nak faham. Ni week bila, tarikh bila, kena tengok lagi. Kan kesian. Dia nak tak nak tulis 1, 2, 3 sampai 20. Okay, itulah contoh lah saya masuk saya punya week 1. Macam saya ni, saya kan tulis BI kan. Tak tahulah macam mana. Masuk je sistem terus tulis BI. Jadi saya memang tulis BI kat situ semua. Report on duty for the first day at Pejabat Tanah Batu Pahat, having some ice breaking session with Puan Nur Asyawati. Ini tulislah apa-apa lah dari pertama, ice breaking ke, contoh kena kenal staff ke, tolong staff, apa-apalah. Tulis just ni. Contoh hantar file, tulis hantar file. Send dokumen tu ada apa nama dia? Lupa. Send dokumen kepada department lain. Tulis je apa-apa. Yang penting kita bekerja, kita reportkan di situ, apa kita buat di situ. Contoh, dia kata kena, saya dulu, saya kena conduct meeting. Jadi memang kena lah tulis di situ. Sebab benda tu memang saya punya pengalaman kan. Jadi nak tak nak memang kena tulis. Sebab itu membuktikan saya betul-betul conduct meeting. Macam tu. Macam ni contoh saya kan. Report on duty. Macam doktor cakap tadi,
tak berjela. Just tulis 1, 2, 3. Sebab berjela kalau karangan pun pening lah Dr. SB korang ke, SB industri nak baca, SB apa, SB universiti pun pening. Bayangkan lah, buka-buka week 1, buat karangan 500 fakta perkataan. Pening lah. Macam tu lah. Okay. Macam saya sehari buatlah 4 point. Apa saya buat? Manage and arrange document based on classification given by the staff. Ini saya kena susun file-file tanah kan. Susun tanah. Boleh apa-apa. Lepas tu adik kedua kena buat apa? Manage dokumen. Lepas tu contoh kan, time cuti pun, contoh hari cuti, just tulis public holiday, birthday of the Sultan of Johor. Tulis je public holiday. Ada kata cuti, tulis public holiday ke, lepas tu holiday given by the office ke, just tulis je. Sebab kalau kosong, dia akan kosong, nanti dekat sistem, nanti dia akan trace. Budak ni tak kerja, budak ni malas, macam tu lah. Jadi nak tak nak, contoh kalau cuti, tulis cuti. Contoh kalau cuti given by the office, tulis je holiday given by the office. Jadi doktor faham, oh budak ni cuti sebab office kasih. Jadi dia tak pening lah macam tu. Memahamkan, memudahkan dan melancarkan segala urusan. Macam itu. Macam tu. Macam tadi kan, macam week 1 semua kan. Tulis je gitu. Okay, saya ulang balik. Okay, saya rangkumkan. Log report ni penting daripada first day sampai ke week 20. Yang week tu just tulis nombor 1, 2 sampai 20. Lepas tu after that you have 3 option. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Anda kata kamu pelatihan industri dekat sekolah agama kan. Lepas tu dapat SB cikgu bahasa Arab, dipersilakan tulis bahasa Arab. Macam gitu. Jadi kalau just pergi jual agama, jual tanah, tak payah. BMBI je harapan. Sebab dia tak faham pun nanti kalau tulis panjang pun. Jadi itulah log report. Pertama, week tu 1, 2 sampai 20. Ketiga, tulis bahasa Melayu, Inggeris, Arab pun boleh. Lepas tu week tu gitu je lah. Penting tau ni. Tak faham, memang sudah. Memang tak boleh go lah nanti. Okay, after that. Lepas tu, nanti kan, dah sampai sana tu, nanti kamu kena daftar industri supervisor. Mendaftar industri supervisor tu, tekan supervisor info. Macam tadi kan dah siap advertisement, dah siap log report, semua dah siap ni. Itu yang penting lah. Kalau macam iklan ni, dia akan masuk application status. Resume pun dah settle lagi kan. Ada kosong, buat je. Jangan tinggal kosong. Sebab bila kosong, macam tak ada benda lah kau ni. Apa benda? Macam tu. Okay, lepas tu macam log report ni pun penting. Dari hari pertama sampai ke week 20. Tu dah. Sekarang kita akan pergi ke supervisor info. Bila masuk ke latihan industri, benda utama yang perlu kita buat adalah mendaftar kita punya CV SB industri. CV pula. Kena mendaftar SB industri. Sebab bila daftar SB industri, dia akan memudahkan dua pihak antara USTIM dan pihak industri. Jadi diorang akan senang berhubung, senang berkomunikate dan memudahkan lagi pelajar untuk mendapat markah. Senang lah semua. Bila semua senang, hakim pun senang. Gitu. Okay Saya tekan supervisor info. Contoh macam saya kan, university supervisor, saya dapat supervisor Dr. Nizwan. Saya tekan. Okay, jabatan Dr. Fahad. Ni saya nanti setiap berapa orang akan dibahagikan kepada banyak SB industri, SB university. Dan saya dapat Dr. Muhammad Nizwan bin Muslim. Jadi saya tekan. Gitu. Tak tekan lah. Tak apa. Kita akan berpindah kepada industri supervisor. Sebab macam SB industri ni, tak silap saya memang dia terus masuk pun. Tak ada daftar. Sebab Yusin dah kenal. Oh, ni Dr. Nizwan. Terus masuk, tak ada tekan. Tak ada daftar. Dah faham lah. Okay, lepas tu kita masuk industri supervisor. Industri supervisor, saya dapat ni. Ni, Nora Syahwati binti Muhammad Nur. Inilah industri supervisor dia.
orangnya baik. Okay, saya tekan tak boleh. Andai kata ada 2 SV. Tak, biasa ada 1 je. Saya contoh ni, contoh nak daftar kan, add new kan. Add new tu tambah supervisor. Siapa nama dia? So, nama dia Nur Asyawati, Nur Fatimah ke Siti Hatijah ke. Tulis je tulis. Terus designation ni, saya lupa lah apa benda. Designation ni, dia punya pangkat. Pembantu takbir, designation, pembantu takbir. Pangkat dia apa? Contoh N22, contoh N32, N26. Just tulis dia punya pangkat. After that, division ni dibiarkan kosong. Contoh kalau rajin lah. Contoh macam bagai admin lah. Tulis admin situ. Contoh email memang penting. Sebab senang lah ya. USIM nak email dia pun senang. Contoh macam dia kan. Ada email asyawati@johor.gov.com. Ni email kerajaan. Jadi bila USIM nak urusan dengan dia pun senang. Kena ni ke? Okay. Lepas tu dia minum, sebelum boleh minta dia nombor telefon. Lepas tu nombor telefon ni anda kata nombor 07, tulis je 07. Senang nak call. Lepas tu anda kata dia ada fax, tulis fax situ. Macam tu. Dia kan, saya punya tu dah register sebab saya dah habis. Nur Asyawati binti Muhammad Nur, Pembantu Takbir. Designation apa? Jawatan. Jawatan dia. Email yang dia aktif, yang dia mudah nak jumpa kita punya email, itulah. Yang senang-senang je. Anda kata dia guna email government, just tulis email government. Sudah ni. Settle registration. Okay, situ. Allah Akbar. Apa tu? Okay. Macam itulah. Itulah untuk supervisor info. Advertisement dah, supervisor info dah, resume pun. Resume benda first kali kena buat adalah isi semua kosong. Okay. My task ni, sekejap saya tengok apa benda ni. Saya lupa dah lama. Task apa? Task. Task ni kita tengok apa benda. Okay, saya dah memang tak ada task lah sebab saya dah habis. Nanti try tengok task apa benda kena buat. Task kosong, report pun dah. Report daripada week 1, jejak pertama sampai week 20 tu kena buat, settle. Assessment status ni apa ni? Okay ni. Assessment status ni macam ni lah, conclusion daripada industry supervisor. Ni. Contoh ini bila assessment status ni kita akan dapat bila kita dah habis kita punya ni. Kita dah habis kita punya dan habis lah. Contoh macam seminggu dah nak habis, kita akan dapat markah. Tapi ikutlah anda akan dapat markah. Tapi ikutlah kadang ada industri yang bagi seminggu sebelum markah ke 2 minggu sebelum. Ikut SB industri lah. Kalau macam USIM supervisor ni, dia akan kasih juga tapi dia biasalah bila kita USIM kan dia kena tunggu semua settle baru dapat. Macam gitu. Oral presentation ni pun dah okey. Nanti bila last kali nanti kamu kena present dekat kamu punya SV. Macam gitu. SV bukan SV supervisor. SV industri bukan. Kamu kena present apa yang kamu dapat semasa datang industri dekat USIM supervisor. Dekat kamu punya SV dekat kamu punya SV university. Macam tu. Lepas tu final report ni kena buat sekali. Final report ni berdasarkan oral presentation. Apa yang kamu cakap dekat oral presentation tu, benda tu lah kamu masukkan kat final report. Report tu sama macam tesis. Kurang macam tu lah, kurang. Cuma kamu report apa benda. Nanti adalah, nanti kau punya SV tu dia akan kasih contoh-contoh yang lepas. Contoh yang lepas. Jadi kamu bolehlah cerita sikit-sikit. Fahamkan macam mana dia buat. Oh, macam ni, tarikh kat sini, cari kat sana. Macam itu. Ini tak penting pun. Assessment status ni kita akan dapat bila habis nanti baru dapat kita punya markah. Dokumen ni pun tak penting sangat. Dokumen ni bukan tak penting lah. Dia macam ada kata ada miss kan. Ada miss. Student user manual. Industry training briefing. Ini saya tak ambil sangat ni. Kalau ni student attendance report ni. Ini pun kamu boleh isi sendiri kalau nak, kalau boleh je bagi SV industri. Tapi ni kan macam saya dia cakap tak payahlah Mal, nanti kalau kamu kosong
kamu just bagi awak punya ni je MC letter. Jadi macam itulah. Anda kata kosong cuti sebab apa sakit pun kena bagi kat SB Industry. Kita MC semua tu. Lepas tu kita masukkan dekat ini. Kat kita punya student leave record ni kita keluar sebab apa, sakit gigi, sakit perut ke, sebab apa, MC sekali. Anda bahasa contoh USIM Trace, oh ni asal ni tak datang ni. Jadi USIM akan call SB Industry. Jadi lepas tu SB Industry dia akan bagi ni MC dia. Jadi bila USIM dah tahu, oh budak ni MC. Jadi dia tak ada lebih-lebih lah. Macam gitu. Attendance report ni lah. Macam student leave record ni. Tak kecil. Akmal, sorry, tambah sikit Ya, untuk Yes, clearance form dengan juga standard attendance report dan juga student leave record ni, tiga perkara ni para pelajar kena print ataupun kalau dalam lampirkan bersama dengan final report nantilah. Kan benda tiga dokumen penting lah untuk dinyatakan dalam final report nanti. Okey, betul Ustaz. Betul Ustaz. Yang clearance form ni, student attendance report ni memang kena print, lepas tu kena dapatkan chop daripada ni. Dapatkan chop daripada SB Industry. Clearance report, student attendance report ni dengan student leave record ni memang kena print, lepas tu kamu kena dapatkan chop daripada industri yang kamu join tu. Contoh pejabat tanah, mintalah chop pejabat tanah daripada SB Industry kamu. Macam tu lah. Sekejap, saya dah download tadi. Ini. Read error. Read error je lah. Contoh. Di sini ni pula. Aduh. Ini tempat baca buku. Macam ni contoh kan. Jangan kosong sini. Dia macam kids mode. About my review. Sepia. Okay, tak apa. Mana tadi? Sini Okey, itu tak kisah. Penting nanti kamu kena bawa dekat sana adalah clearance form, student attendance report, student leave report ni kamu kena print, dapatkan apa? Chop. Dapatkan punya signature dengan semualah apa benda yang kena buat kat situ. Kadang tulis nama, sign kamu, sign dia, sign SB Industry. Bila dah sign tu nanti SB University akan bagi masa dalam seminggu, tak silap, seminggu ke 3 hari, 4 hari macam tu untuk kamu hantarkan apa benda yang kamu dapat daripada dia. Contoh kamu dah dapat chop semua daripada dia, kamu kena hantar dekat SB University. Ni seingat saya. Tu. Dokumen kena apa? Okey, dokumen tu kena print 3. Clearance form, leave record dengan apa tadi? Dengan ni, student attendance report. Tu pun kena print lah. Bukan print lah, betul. Kena print, kena chop. Okey. Sekarang dah siap. Dokumen dah, assessment guna time akhir nanti. Road report digunakan semasa awal sampai week 20. My task tu nanti adalah USIM bagi apa benda. USIM akan bagi task-task yang kena buat. Contoh kena buat ni, nanti kamu buat lah. Nanti resume tu benda pertama sekali yang kena buat adalah resume. Lepas tu supervisor info ni kena isi lah. SB Industry, SB University. Advertisement, ni langkah kedua. Selepas dah siap resume, kamu boleh pilih iklan ataupun kamu nak daftar tempat kerja baru. Dia okey. Lepas tu student info ni, apa benda? Ni saya punya student info. Kepujian. Macam tu. Apa ni chat ni? Akbar. Okey Okey, itu je kot Ustaz. Memang itulah yang paling penting, yang paling crucial. Yang dekat Akmal, yang dekat ruangan My Task tu, dekat pelajar ada ruangan untuk dia mengisi contoh job scope yang diberikan oleh pihak industri ke ataupun macam mana tadi dekat My Task tu. Boleh tak Akmal buka sekali? My Task tu? Okey, tak boleh. Nak saya dekat task tu. Sebab dulu memang ada task tak situ, ada 2 tak salah saya. Dia akan bagi 2 task. Contoh macam saya tengok saya kena buat ni lah, saya kena tolong kena buat kena tak ingat saya. Tak ingat start, tapi ada memang ada task satu. So dia task Dia akan bagi
Tak tahu. Kertas daripada Ustaz. Saya pun tak tahu sangat. Sebab benda ni saya tak tengok. Dia macam tiba-tiba hilang. Tapi memang time saya masuk tu memang saya buka-buka lah. MyTask, oh ada MyTask. Tapi memang ada lah, 1, 2. Lepas tu tengok balik, kok dah tak ada. Kok hilang macam tu. Okey. Kemudian di bahagian assessment status tadi yang sebagaimana Akmal tunjukkan tadi tu kan, di pihak pelajar adalah yang lebih pentingnya kebiasaannya lah. Selain mana kamu sebagai pelajar boleh tengok status adakah kamu punya telah diakses oleh SB industri ataupun SB universiti lah. Kebiasaannya apa yang kita sarankan atau dengan pelajar supaya para pelajar tengok mengingatkanlah SB industri, takut-takut SB industri terlupa nak masukkan markah lagi kan, sebab kita di USIM ni ataupun kita di dalam pengajian ni ada tarikh tertentu untuk dimasukkan markah, untuk disahkan markah, jadinya takut SB industri terlupa sampai terlewat. So mohon para pelajar semak dari semasa untuk memastikan markah kamu telah dimasukkan lah dalam sistem ELI tersebut. Tu di pihak pelajar lah. Kamu just tengok saja, maknanya telah markah telah diberi, tu je lah. Kalau belum beri, tolong ingatkan. Kira daripada pihak SB industri ataupun terutama SB industri lah. Okey. Kalau Akmal mesti itu saja apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Mungkin Dr. akan buka 1-2 soalan kepada rakan-rakan para pelajar yang dapat hadir pada malam ni untuk bertanya kepada Akmal. Sebab doktor tak boleh terangkan dengan detail sistem ELI yang terpapar sebagai student. Okey, ELI yang doktor punya sebagai ketua program ataupun pengesah tempat ataupun yang sebagai pensyarah lah. So jadinya paparan itu tidak sama. Jadinya doktor memanggil ataupun menjemput saudara Akmal untuk kongsi lah supaya dia lebih dekat dengan pelajar dan straight to the point lah. Okey, kalau ada soalan, beberapa soalan kepada saudara Akmal. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Saya Nabilah daripada Pelajar Sembaki. Saya nak tanya kalau yang new organisation tu kan, kalau kita ada berminat dengan industri kan, yang tak ada dalam advertise tu, kami perlu isi yang tu dulu lepas dapat pengesahan daripada KP, baru berhubung dengan sekolah tempat tu kat tu macam mana? Jelas tak? Untuk okey, pihak sekiranya industri yang kamu minat untuk kamu buat LI di tempat tu tak ada dalam senarai iklan tersebut, para pelajar boleh mencadangkan, maknanya bila tambah mencadang bukan tambah mesti dapat. So mencadangkan tempat itu untuk pergi ke tempat LI, dan pihak ketua program ataupun penyelaras akan melihatlah tempat itu adakah sesuai ke tidak sesuai untuk pelajar kita pergi ke situlah. So adakah perlu tanya mana dulu kan, contohnya kan. So sebagai seorang kamu pelajar boleh membuat langkah proaktif di mana kamu boleh tanya dahulu kepada industri tersebut. Kalau nampak memang ketara sangat rapat dengan bidang kamu, bidang pengajian, boleh tanya dulu kalau tempat itu telah menawarkan pelajar LI, boleh dapatkan confirmation awal lah. Dan boleh beritahu ni bukti yang putih ada email ke apa sekian kepada pihak KP lah. So bila pihak KP tahu benda tu, dia lagi memudahkan untuk dia mengesahkan tempat yang kamu nak pergi. Maknanya komunikasi itu berlaku di dua pihak lah. Tu cadangan daripada doktor lah. Tapi kalau kamu tak payah beritahu, biar pandai-pandai sendiri ya syarikat ni kan, contohnya jadi takut takut faham, sebabnya kadang maklumat yang ada dekat website ataupun dekat Google tu tak lengkap, menyebabkan kita kadang tidak mengesahkan lah. Boleh kot Okey boleh doktor. Terima kasih doktor. Okey, ada soalan berkaitan dengan aspek-aspek teknikal kepada saudara Akmal kita, sebab mungkin beliau tengah sibuk persiapan untuk majlis convocation pada esok hari pagi Akmal
Ya betul. Pagi saya sidang 3 pagi pukul 7 suku sampai pukul 8. Sampai pukul 12 tak silap saya. Macam tu. Terima kasih, terima kasih. Ada apa soalan ke? Soalan lain? Berkaitan dengan AI kan? Tak ada. Semua jelas Hello, Assalamualaikum. Salam. Tak. Okey, saya Atikah daripada Sembaki. Saya ada soalan berkaitan dengan yang bahagian student leave record kan. Kalau maksudnya adakah selain daripada in case kalau kita tengah intern dan nak dapatkan MC ke apa tu, anda kata kalau macam 1 minggu tu kita mungkin kita terpaksa terlibat dengan event kat luar ke ataupun cuti peristiwa pun kita kena isi juga student leave record ni. Betul. Memang kena isi lah. Andai kata join program luar, kena macam kena conduct pasal taklimat apa semua, kena keluar kan, tulis je join office to outside the box, gitu. Just tulis je. Jangan tinggal kosong. Tapi yang leave record tu bukan bermaksud kita leave record ni macam ni lah, contoh tak datang kerja sebab apa, MC ke, kena masuk kat situ. Contoh hari apa, contoh 26 September, sekian, saya MC sebab ni, sebab sakit. Biasa orang keluar ni bukan, kalau macam berkaitan kerja, lepas tu kerja kita keluar, kena keluar sebab office suruh, itu pun dikira kerja. Jadi bukan leave record. Jadi leave record ni macam MC, macam kamu MC sakit gigi, perut, tu baru tulis kat situ. Contoh dia akan banyak option. Dia akan bagi 5, nanti kamu satu tu kamu sakit gigi. Lepas sakit gigi tu nanti kamu print lah kamu punya MC. Flipkan kat situ. Macam gitulah isi dia. Leave record. Bukan kalau macam tempat kerja kamu suruh keluar tu tapi bekerja, contoh kena kodak, contoh macam family day untuk office kan, kamu keluar pun tu kira bekerja. Jadi kamu tulislah cakap conduct activities at the event, macam gitulah. Just tulis je sebab kamu bekerja. Kalau macam record ni MC, kena print MC kat belakang tu, nanti tulislah nombor 1 MC sebab sakit perut, sakit gigi. Itulah MC. Itu yang dinamakan leave record. Bukan leave record tu bila syarikat suruh keluar, suruh tulis situ. Memang tak. Sebab syarikat suruh keluar tu dikira kerja. Macam MC tu boleh tulis situ. Jadi dia akan banyak bagi kotak-kotak, nanti kamu isilah situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam gitulah. Faham tak? Betul tak? Macam itu. Just tulis yang kamu MC. Tapi kalau tak pernah cuti, memang tak pernah cuti dan dalam nasihat belaka, tak perlu isilah. Kan? Saya isi lah. Macam saya tak pernah sakit, pernah sakit tapi saya gagahkan ke tempat kerja. Jadi saya tak ada MC. Memang kertas tu kosong. Alhamdulillah, Allah Akbar. Memang kertas tu kosong. Memang tak ada benda pun. Sebab saya tak pernah cuti kan. Tapi kalau cuti pun sebab given by the office, itu biasa. Tapi kalau given by the office, just tulis situ lah. Cuti given by the office. Kalau macam cuti sebab sakit gigi, tampalkan andai kata lah. Macam saya tak ada pun tulis dekat ni, kat situ leave record. Saya kosong. Jadi bila saya kosong, saya tak hantar. Saya hantar je tapi saya punya tu kosong lah. Saya punya leave record punya report kosong lah. Andai kata okey, tak okey, tulis. Macam tu. Faham? Okey. Jadinya macam kalau macam ada cuti yang diberi oleh tempat kita tu pun bergantung kita tanya dengan SB industri lah sama ada nak letak bagi leave atau tidak kalau ada cuti yang syarikat bagi. Gitu. Betul-betul. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa-apa lagi ke saya nak jalan, nak makan? Nak tanya boleh?
Boleh. Okey, Okey, jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Nurul Nabiha dari Sembaki. Okey, saya nak tanya, Ya boleh. kalau gelap kan? Okey, Okey. nak tanya, untuk sistem ni kan, kalau macam sekarang dia dah buka tau untuk pelajar tahun 4 ni. Tapi bila waktu yang macam sepatutnya kami isi macam tu. Untuk kami isi semua lah, resume dan sebagainya. Kalau resume better sekarang lah. Resume sekarang kalau macam contoh kau nak pilih iklan advertisement, kena pilih laju sebab dia satu majlis, contoh majlis agama Islam, dia akan bagi 5 kekosongan. Jadi bila 5 kekosongan tu habis, jadi kamu kena berebut lah. Bila dah habis, kamu kena cari, nanti kau kena cari kerja baru, cari tempat kerja baru, kena daftar, kan leceh kan. Jadi nak tak nak, memang kena laju lah buat resume. Resume memang kena buat dulu. Lepas tu iklan tu memang kena laju. Sebab nanti kamu akan berebut. Kau akan berebut dengan semua-semua kau punya kawan-kawan. Bila dah habis, dia akan tak buka lagi sebab 5 je kota dekat satu tempat. Faham tak? Maksudnya maksudnya saya kena isi resume, maksudnya kena kat situ lah, kena rebut lah macam tu dekat situ juga. Sebab dia akan bagi 5 kotak. Bila 5 kotak dah penuh, jadi dia macam, kan ada 2 kotak dia kan. Satu availability dengan jawatan kosong. Jawatan kosong, lebih kurang macam tu lah, jawatan kosong. Jadi dia akan bagi kolom tu availability. Contoh, kat kita ada 5 yang kosong. Lepas tu availability pun dah 5. Jadi benda tu dah out. Bila dah out, tak boleh mohon macam tu. Jadi kau kena cari tempat lain. Kena mohon tempat lain. Jadi nak tak nak memang kena berebut iklan tu. Sebab makin dia boleh lambat. Tapi bila lambat tu, chance nak kena cepat lain lah. Chance dah out of chance. Macam tu. Faham? Okay. Okay, thank you Man. Sama. Okey. Dalam. Saya Ahmad Mutasim. Saya nak tanya, adakah kita dibenarkan untuk memohon lebih awal seperti contoh mohon pada minggu ini? Kalau itu bergantung kepada SB industri lah. Contoh macam Ustaz Nazwan dia akan tetapkan tarikh yang bila okey Ustaz lagi Arif. Untuk perkara tu dia bergantung kepada kamu punya Ahmad Mustaqim Sembak Ya Doktor. Daripada program Sembak. Betul Doktor. Saya daripada program Sembak. Okey, untuk Sembak memang kita dah buka iklan tersebut untuk pelajar apply lah. Dah boleh apply daripada minggu lepas lagi. Okey, tapi cuma official ataupun taklimat pemberitahuan cara rasminya malam ni lah. So kalau pelajar tu je dah explore minggu lepas, sebenarnya dah boleh. Kamu dah boleh apply, dah boleh mohon dan doktor pun boleh check dari semasa tempat itu okey tak okey untuk di approve kan. Manakala program-program lain dia kena rujuk kepada dia punya KP ataupun penyelaras LI tersebut lah. Dan boleh apply daripada sekarang dan mohon apply daripada sekarang. Sebab tu minggu ke-8 kita kita dah buat taklimat ni. Biasanya minggu 10 pengajian baru nak buat taklimat kan. So kali ni kita awalkan supaya para pelajar boleh merancang dengan baik. Nanti akan ditanamkan bulan lah. Doktor tak nak panjangkan supaya nanti Akmal makan masa pula kat sini kan. Okey. Ya Ustaz. Faham Doktor. Terima kasih. Doktor. Okey. Soalan teknikal ke ni? Hanya teknikal saja. Teknikal berkenaan ELI saja. Tentang sistem ke ataupun lain? Macam ni, saya Mira daripada Sembak. Nak tanya kat doktor pasal macam mana? Saya last month saya ada try apply hantar resume dekat beberapa tempat and staff company tu dia minta surat pengesahan daripada universiti. So surat tu macam mana saya nak dapatkan? Yang tu semua akan melalui sistem. Kita akan layan seorang-seorang ataupun perindustri macam tu. That's why kamu kena tunggu dulu daripada sekarang ni baru dibuka. Kamu kena mohon melalui sistem lah. So daripada sistem tu kalau approve sebagaimana yang Akmal sebutkan tadi, so surat tu akan auto keluar dan benda tu yang akan bawa ke ke tempat industri tu lah. Oh, faham.
Sekarang ni tempat tu dah nak tawarkan tempat LI kan. Stepnya adalah sebagaimana Akmal beritahu tadi. Adakah industri itu telah ada dalam senarai dalam advertisement tersebut? Kalau tak ada, tolong tambah dan maklumkan kepada KP sekian-sekian bagi Dr. beritahu tadi tahu. So, Dr. boleh tambahkan ataupun approvekan tempat yang baru tersebut dan kamu boleh apply lah. Okey Doktor, terima kasih. Okey. Okey, rasanya itu je kot. Saya kesian dengan Akmal daripada ni tadi, daripada Johor baru sampai Ini baru sampai Ustaz. Saya sudi luangkan masa untuk Ustaz. Tak apa Ustaz. Terima kasih banyak kepada saudara Akmal kita yang sanggup meluangkan masa pada malam ni kepada kita dalam keadaan dia tengah bersedia ataupun baru sampai daripada Johor untuk dia menghadiri sesi convocation pada esok hari, dan kita semua doakan kepada Akmal supaya lebih berjaya pada masa hadapan dengan apa-apa kerjaya yang Akmal ceburi lah. Okey, so kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Akmal. Tahniah kepada Akmal juga, combo esok lah. InsyaAllah kalau sempat dan ada ruang dan masa kita jumpa insyaAllah. Okay, InsyaAllah Ustaz. Okay, Ustaz. Saya minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. So tadi berkaitan tentang teknikal aspek teknikal yang perlu para pelajar tahu dalam mengurus ataupun mengendalikan sistem mengurus sistem LI dalam sistem LI tersebutlah, supaya kamu dapat faham cara directly daripada pelajar sendiri, sebab paparan pelajar tak sama dengan paparan pensyarah. So kalau doktor buka paparan pensyarah punya tak sesuai lah dengan kamu. Okey, so doktor akan teruskan taklimat ni dengan slide daripada doktor sendiri. Sekejap Boleh nampak ke? Nampak. Boleh Okey, so taklimat tadi aspek teknikal. So kat sini just lebih aspek kepada teoretikal ataupun falsafah dan dasari itu, dan mungkin barangkali dia lebih menjurus kepada program sembak lah, tapi mungkin dari segi roh umumnya boleh kamu fahami insyaAllah. Okey. So sedikit pengenalan berkenaan dengan latihan industri ni. Di USIM ni adalah latihan industri diletak pada semester akhir pengajian. Jadi seolah-olah dia merupakan kemuncak kepada apa yang kamu belajar dalam bidang kamu. Bayangkan kalau kamu bidang kamu bahasa Arab, tiba-tiba keluar ataupun lain tempat yang mungkin tak ada kaitan secara langsung dalam bahasa Arab. So amatlah mungkin agak kerugian lah kat situ, kerugian sikit sebab dia tidak menempatkan LI itu di tempat yang mengikut bidang dia. So kalau kita lihat definisi ni, pendapatan pelajar di sebuah universiti untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih sama ada dalam ataupun luar negara. Tadi mungkin antara perkara yang belum disebut lagi lah kan. LI ni boleh ke nak buat kat Singapura? Boleh ke nak buat kat Indon contohnya? Boleh. Tapi apa prosedur nanti kita tengok. Dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan kamu punya degree lah. Okay, so jangka masa yang ditetapkan oleh program. Program sembak 20 minggu. 20 minggu contohnya. Program sembaki, wallahualam. Sembib tak tahu. So tanya bos-bos masing-masing, kita punya LI ni berapa minggu doktor? Tanya kan, supaya kita kena jelas. So dalam tempoh tertentu, sebelum mereka layak dianugerahkan degree. So objektifnya, mendapatkan pengalaman praktikal bidang pengkhususan, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam pekerjaan yang sebenar, meningkatkan kemahiran komunikasi, mengamalkan etika profesional dalam bidang pengkhususan, mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar. Okey, so nombor 5 ni, nanti kita tengok macam mana dia boleh meningkatkan kebolehpasaran pelajar dengan yang lain kan. Okey, so antara rujukan yang kamu boleh baca tentang berkenaan dengan LI ni di USIM, boleh rujuk kepada PLIMG, penyelaras, ada dokumen tu ya. Syarat lulus bagi LI adalah D lah. Dan dia bergrade, bukan lulus ataupun gagal. Dia ada A, ada B, ada macam-macam kamu punya subjek-subjek yang lain lah. Dan kebiasaannya LI ni, boleh kata lah, maknanya nak dapatkan 4 flat tu, boleh kata boleh dicapai dengan mudah.
sekiranya pelajar mengikuti LI itu dengan baiklah, maknanya melakukan atau melaksanakan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh pihak industri, kemudian dia melaporkan dengan baik sama ada log report dalam pembentangan, dan juga ni kebiasaannya ke majoriti dapat A lah kalau disembah. Pengalaman apa yang doktor lihat dari segi pencapaian pelajar biasanya time 8 lah dia akan dapat 4 flat. So pergi tempat yang best lah, jangan pergi tempat yang tak best. Okay? Dan dia salah satu syarat bergadusi tadi disebutkan, dan 8 dan tempoh kalau disembah 20 minggu. Okay, tarikhnya sebagaimana disebut di sini, kamu akan LI pelajar sembah daripada 6 hari bulan 3 sehingga 21 bulan 7 2023. Kalau kamu lihat tarikh 6 hari bulan 3 itu, sebagaimana apa ni kamu comparekan dengan takwim akademik tu dekat sebelah kiri tu kan, adalah seminggu selepas kamu cuti. Maknanya seminggu selepas end of semester one break kan, selepas kamu cuti lah. Kamu ada seminggu masa untuk kamu berehat dan bersedia mungkin cari tempat rumah sewa ke, bilik sewa ke. Okey, 6 bulan 3 kamu perlu melaporkan diri di tempat industri ini sembah. Okey, selama 20 minggu dari 6 bulan 3 sehingga 21 bulan 7 2023. Okey, pembentangan dan hantar laporan bertulis LI, okey, dalam bahasa Arab sembah. Okey, pembentangan pun dalam bahasa Arab, tak kira industri saya dalam bahasa Melayu, itu tak ambil kira. Semuanya dalam bahasa Arab. Okey, walaupun log report itu mungkin ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tetapi pembentangan dan juga laporan akhir perlu ditulis dalam bahasa Arab. Okey, pembentangan adalah bersama penyelia industri, bukan bersama penyelia industri. Format laporan akhir LI pun telah diberikan melalui template yang disediakan lah. Okey, ini adalah taburan 20 minggu ni, tarikh-tarikh ni supaya jangan keliru ataupun khilaf. Saya tak anggap minggu ni minggu 9, dia tak ada khilaf. Maknanya ini spesifik dan berturutan lah 1 sampai ke 20. Okey, so boleh dibagikan kepada 3 fasa: sebelum LI, semasa LI dan juga selepas LI lah. Okey, sebelum LI jangan lupa daftar kursus. Okey, sekarang ni doktor, macam mana kita nak mohon tempat LI? Daftar kursus semua belum lagi, over sangat. Bukan maksud begitu. Kamu boleh mohon LI di sistem ELI itu daripada sekarang, tapi jangan lupa bila minggu daftar kursus nanti, kan ada kan minggu ke berapa biasa daftar kursus? Pra pendaftaran. Minggu berapa biasa? Pra pendaftaran bila? Tak ingat. Kebiasaan ni minggu berapa? Tak ingat. So masa pra pendaftaran kursus tu, jangan lupa untuk mendaftar kursus LI supaya ianya valid. Maksudnya kamu dah mohon LI, tempat LI dah lulus, dia tengok daftar kursus pun tidak. Sebenarnya kamu tak bayar LI, penat 20 minggu contohnya, waliyahzubillah lah kan. Pergi tempat LI, dia tengok kursus pun tak daftar. So kosong lah. So daftar kursus, okey, abaikan tarikh tu, nanti kita akan confirm balik. Tapi kat sini tulis 8 bulan 12 2022 dah. Nanti dia akan confirmkan balik pendaftaran kursus ni. Okey, bermula pada tarikh tersebut lah. Permohonan dan penempatan LI. Okey, ini berkaitan dengan permohonan dan LI lah. Bagaimana tadi mungkin ada sebahagian dah sebut sikit. Cari dan tanya dulu tempat industri. Jadi terima pelajar LI ke tak? Kan? Terutamanya tempat yang tidak dalam senarai advertisement tu lah terutamanya. Kan mungkin tempat-tempat yang telah disenaraikan dalam advertisement tu, maknanya secara rekodnya mereka pernah menerima pelajar kita. Pelajar USIM lah umumnya. Tetapi bukan bermakna tahun ni pun diterima juga. That's why perlu tanya dulu, lebih baik tanya dahulu. Okey, tahun ni kami daripada program Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi. Kami ini akan menjalani LI daripada tarikh sekian ke sekian, 20 minggu. Tempat tuan ni adakah menerima pelajar LI ke tidak ya untuk dalam tempoh ni contohnya kan. Okey, kalau jawapannya kata okey, boleh tanya balik, ada kuota tak kan contohnya. Kalau ada kuota, kena cepat-cepat rebutlah, sebab kamu bukan hanya bersaing di peringkat program, tetapi kamu bersaing di peringkat USIM, bahkan bersaing dengan universiti lain yang sama LI-nya, tempohnya yang sama ataupun masa yang sama. So jangan lambat. Okey, tanya dulu, okey, sebagai tidak, dan juga boleh tanya dahulu skop. Selain daripada kuota tadi kan, skop tugas yang diberi.
Itu antara tindakan yang agak antara yang bagus. Tanya dulu, okey, kalau saya ni diterima di tempat industri tuan, apakah skop yang barangkali yang saya boleh dapat? Kadang-kadang tak semestinya menggambarkan nama industri itu menggambarkan apa yang kamu akan di-assignkan, tidak semestinya. Okey, so ada lebih baiknya tanya dulu. Macam doktor dulu pengalaman itu doktor tanya dulu. Pergi doktor pastikan apa yang doktor nak dapat ada ataupun boleh dipertimbangkan untuk diletakkan dalam sesuatu department tersebut. Tanya dulu. Okey, pada tanya dah search semua tu, buat pilihan lah dengan baik kan. Itu nama istisyarah selain pada istikharah. Pilih sesuai dengan bidang, ada dalam sistem LI, terus apply. Kalau tak ada, boleh tambah kan tadi yang add new organisation kan. Kemudian pengesahan oleh penyelaras ataupun KP program. Okay, itu selesai. Macam cara umum begitu tak nak pergi detail. Detail tadi saya dah diterangkan oleh saudara Akmal tadi. Kemudian, doktor, boleh tak nak tukar tempat? Maksudnya tukar tempat ni, kamu dah jalani 2 minggu, 3 minggu. Macam tak syok lah tempat ni. Asyik disuruh sana sini. Dibenarkan ke tak benarkan doktor nak tukar tempat? Asalnya tidak dibenarkan. Maknanya kalau tidak ada justifikasi yang kuat, okay, biasanya kami tu, that's why kenapa kami tu merujuk kepada jawatan kuasa yang akan bermesyuarat untuk menentukan sama ada ya ataupun tidak lah. Biasanya tidak dibenarkan kecuali kalau ada justifikasi yang kuat, contohnya ada gangguan seksual ataupun melibatkan ataupun mewajibkan ataupun memaksa pelajar melibatkan aktiviti politik kepartian, ataupun melibatkan pelajar kita terhadap aktiviti yang melanggari dasar-dasar Islam ataupun melanggari prinsip-prinsip ataupun falsafah USIM itu sendiri. Pada ketika itu boleh dipertimbangkan untuk tukar tempat. Bukan nak cari lebih selesa. Okey? That's why tanya dulu, mana saja dulu peringkat awal. Maknanya kalau nak tukar-tukar tempat ni, maknanya pelajar ni sebenarnya tak kaji dulu dengan baik sebelum dia apply. Kebiasaan begitu. Tapi mungkin sebahagiannya dia cakap lain doktor masa awal. Macam mana? So dalam tempoh keadaan tu terpaksa juga kita akan meeting, mesyuarat untuk kita mengatakan boleh ke tidak. Tapi pada asalnya tidak dibenarkan lah. Okay? Jadi hal-hal tentu saja. Kemudian persoalan. Mungkin ada yang tanya, LI kat USIM dah senang. Kan? LI dekat pusat bahasa, kita pusat bahasa ada boleh? Ianya adalah tidak boleh. Mengikut peraturan LI di USIM ni adalah tidak boleh LI di USIM kecuali kes tertentu berjustifikasi dan dengan kebenaran betul daripada TNCA lah. Kalau dulu zaman-zaman COVID yang teruk tu, time tu adalah beberapa pelajar kita yang dibenarkan untuk LI di USIM kerana dapat di mana-mana tempat industri. Ketika itu baru dibenarkan lah. Tapi kalau keadaan biasa sekarang ni tak boleh lah pergi luar USIM lah. Okey. Kemudian dah pilih tempat, dah approve industri dah offer kamu dan kamu dah accept offer tersebut. Sampai masanya contoh Sembak 693 2023 pergi lapor diri. Kan lapor diri di organisasi. Bila nak lapor diri, borang apa yang kamu kena bawa? Kan seperti tadi dah sebut tadi kan, ada panggil 3 dokumen kan. Biasanya dia akan namakan 3 borang serangkai. 3 borang serangkai, maknanya 3-3 ni dia kena serangkai sekali. Dia tak pisah-pisah. Iaitu borang aku janji pelajar. Borang aku janji pelajar ni perlu ditandatangani oleh pelajar, kamu dan juga penyelaras latihan industri ataupun KP. Okey, kena sign oleh kedua-dua pihak. Kemudian serahkan borang tersebut bersama surat pengesahan perlindungan insuran pelajar USIM dan surat pengesahan penerimaan menjalani LI. Tadi kalau kamu perasan ada 3 dokumen kan, bila dah accept offer tu kan, keluar tu kan, pergi print dulu ataupun download dulu, dapatkan sign dulu pelajar dan juga sign dengan penyaras. Okey, kemudian baru kamu bawa 3 dokumen serangkai tersebut ketika mana kamu melaporkan diri. Okey, sila lapor diri pada masa dan tarikh yang ditetapkan. Contohnya macam Sembak 63 lapor diri pada tarikh yang disebut yang ditetapkan lah. Okey, boleh tanya ataupun minta bidang tugas atau pekerja pada minggu pertama lah. Okey. Aspek penyeliaan, okey, sebagaimana kamu mungkin dapat faham daripada pembentangan tadi oleh Akmal, ada 2 penyelia universiti, ada daripada penyelia universiti dan juga penyelia industri. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, LI ni ada markah dia, ada grade ni, so ada markah lah. Setakat inilah.
tak berubah. Maknanya kalau di Sembak, wallahu a'lam, kalau di peluang lain mungkin adakah menggunakan rubrik yang sama. Setakat ini di ELI ni, di sistem ELI, penyelia universiti memberikan markah sebanyak 80%. Penyelia industri hanya 20%. Okey. Kalau kita lihat itu dari segi kumulatif. Penyelia industri universiti 80, industri 20. Taburannya sebagaimana yang tertera dekat bawah tu. Penyelia industri, mana penyelia industri itu adalah penyeliaan dia pergi datang ke tempat industri tu. Pergi datang mungkin sekali, dia tanya kamu, dia interview kamu, kemudian interview penyelia industri pelajar kami ni okey ke tidak dari segi keterampilan dia buat kerja macam cakap tak cakap, ataupun dia jenis kalau tak suruh tak buat kerja ke macam mana. Tu aspek penyelia universiti, feedback yang diberikan itu dia memberikan markah 50%. Besar ke tak besar? Besar. Penyelia industri cuma 20% saja. Walaupun kamu lebih banyak menghabiskan masa dengan penyelia industri, tapi markahnya hanya 20% saja. Kemudian pembentangan lisan, okey, oral presentation ni dalam bahasa Arab, kalau yang Sembak maupun di Sembaki rasanya mungkinlah dalam bahasa Arab. Okey, 20% dan juga final report dalam bahasa Arab pun dalam bahasa Arab 10%. So itu taburan dari aspek pemarkahan. Okey. Ini sebagaimana sistem ELI yang paparan bagi pelajar, kan adanya home, application status, student info, semua disebut tadi dah. Okey. Dah masuk lepas ELI. Semasa ELI nak buat apa? Dan duduk je lah. Waktu ELI. Bermula dengan waktu ELI bekerja. Ikut masa apa? Kan? Tertakluk kepada ketetapan organisasi ataupun industri. Biasanya 8 jam ataupun lebih. Kan? Mungkin ada yang sampai 12 jam. Macam doktor dulu jadi reporter, kadang 10 jam sehari, 12 jam sehari. Macam mana? Kan? Organisasi dah tetapkan macam tu. Terima je lah. Ataupun yang lebih, as long as munasabah dan juga peri kemanusiaan. Kalau melebihi peri kemanusiaan, tu yang boleh bawa kepada aduan ataupun nak tukar tempat tu. Tapi setakat ini tak adalah. Setakat ini tak ada lagi permohonan pelajar tukar tempat. Kerana apa? Justifikasi apa? Masa bekerja tu macam di luar peri kemanusiaan. Setakat ni tak ada lagi lah. Tapi kalau ada mungkin boleh usulkan. Okay, ala kuliah waktu bekerja ni, waktu LI ni ada bergantung kepada apa yang ditetapkan oleh pihak organisasi lah. Berjumpa dan berbincang dengan penyelia industri yang dilantik organisasi. Okey, di LI pasti kamu akan bincang dengan penyelia industri kan. Tanya apa yang saya kena buat sepanjang di sini. Okey. Mengisi dan mengembalikan borang lapor diri. Tadi yang sebelum tadi kan, itu 3 borang tadi, tiga borang serangkai tu kan. Bila dah masuk, ada borang lapor diri. Lapor diri kepada penyaras, kemudian bagi borang lapor diri tersebut, membuktikan kamu dah lapor diri dan telah ditandatangani dan dicop oleh kamu punya penyelia industri, bagi kepada penyelaras. Penyelaras ataupun KP program itulah dalam masa 7 hari daripada tarikh lapor diri industri. Okey, biasanya dia akan bagi satu form untuk kamu upload borang lapor diri tersebut. Dalam minggu pertama kamu melaporkan diri. Membuktikan dia dah pergi daftar lah. Okey. Pelajar daftarkan penyelia, sebagaimana Akmal tadi dekat bahagian supervisor info tu kan. Pelajar daftarkan penyelia industri dalam ELI dalam masa 7 hari dari tarikh lapor diri di industri. Okey, itu antara tugas pelajar lah ataupun apa yang pelajar boleh bantu penyelia industri. Okey, dari aspek pelaporan sepanjang LI, masa kamu menjalani LI ni, ada 2 jenis laporan lah. Laporan mingguan iaitu log report sebagai dalam sistem LI tu, log harian kan. Tengok, setkan awal tarikh per minggu, rujuk nanti rujuk slide yang tadi yang untuk sempat tadi rujuk yang sebelum ni tadi, yang minggu pertama tarikh sekian-sekian spesifik tu. Kemudian ada laporan akhir. Okey, laporan akhir ni bertulis, ada format, kemudian serah kepada penyelia industri, penyelia universiti untuk dinilai lah. Kan, laporan tadi 10 markah. Okey, laporan perlu dilamparkan sekali dengan salinan bercetak laporan mingguan beserta cop dan tentangan penyelia industri sebagai pengesahan. So, laporan bercetak tu adalah log report dekat ELI tu lah. Kalau kosong saja, kan, komen SV industri pun tak ada, komen SV universiti tak ada, cop pun tidak dan tidak penentangan, so kat situ markah di bahagian itu akan tak ada lah. Okey. Dari aspek bimbingan dan penyediaan, bimbingan dan penyediaan, para pelajar pelatih
perlu patuh arahan penyelidik industri, perlu patuh arahan penyelas ataupun KP dan juga penyelidik industri selagi mana tak melanggar Akta Pekerja 1955. Pergi study sikit lah. Okay, type Google sikit Akta Pekerja 1955 ni apa. So kamu boleh tahulah ataupun at least tahu mana skop ataupun limitation arahan yang boleh diberikan kepada kamu sebagai pelajar apa dia kan. Dan juga penyelidikan oleh penyelidik universiti. Okey, penyelidikan oleh penyelidik universiti ni macam mana? Adakah wajib penyelidik universiti aku ni pergi tempat aku tengok, aku tengok kawan aku ni penyelidik datang. Penyelidik aku tak datang, apa cerita ni? Contohnya kan? Okey. So, setakat ini penyelidikan ataupun penyelidik universiti boleh sama ada datang secara face to face ataupun kalau jauh sangat ataupun dalam hal-hal tertentu dia boleh membuat penyelidikan itu secara mayang. Sama ada sinkronos ataupun asinkronos. Yang penting dia menyelia. Bimbangnya tak menyelia langsung lah. So tolong alert. Ingatkan penyelidik universiti. Ini dah nak habis LI ni, kenapa tak datang menyelia lagi contohnya. Bagi ingatkan. Tu tanggungjawab pelajar untuk ingatkan juga. Saling ingat mengingatkan. Kemudian ada aspek disiplin dan tata tertib. Anda semua tertakluk dengan AUKU dan juga sila patuh peraturan atau arahan disiplin kemas dan tutup aurat. Sebagaimana kamu maklum semua dah. Okey, ada aspek kehadiran sepenuhnya 20 minggu ataupun mengikut ketetapan pihak industri lah. Ini untuk yang sembak. Okey, so tadi kita ada sentuh sikit dari aspek pemarkahan di mana 5% tu besar kan daripada penyelidik industri. Apa yang dinilainya? Tu ada 5 aspek. Pengetahuan, dari segi aspek skill, dari segi kreativiti pelajar, dari segi aspek attitude dengan personality dan juga pelaksanaan tugas. So ini adalah 5 aspek yang dilihat oleh penyelidik universiti ketika mana menyelia kamu ataupun datang untuk menyelia dan menilai kamu lah. At least kamu tahulah kan, maknanya kamu nak skor dapat A tadi. Sebagai doktor bagi tahu tadi, LI ni macam penyumbang 4 flat sebenarnya. Kalau tak dapat 4 flat juga tak tahu. Kalau doktor lah. Kan? Ruginya. Kan? At least contoh dalam sepanjang pengajian tak pernah merasa 4 flat. At least semester akhir tu tutup dengan 4 flat. Begitu. So macam mana nak 4 flat tu? Tak kena tahulah apa yang nilainya. Kan contohnya kan. Boleh rancang dengan baik daripada sekarang lah. Okey. So dah habis. Contohnya kan dah masuk minggu 20, penghujung dan selepas LI. Pelajar ingatkan penyelidik industri untuk isi borang penilaian di dalam sistem LI. Sebagaimana tadi dalam bahagian assessment status kan, tengok markah belum diberi lagi lah oleh penyelidik industri. Ingatkanlah. Tolong ingatkan kepada SP industri untuk memasukkan markah dalam sistem LI sebanyak 20%. Kalau SV industri menghadapi masalah teknikal, sila berhubung dengan penyelia universiti. Okey. Kedua, menyiapkan dan menghantar laporan akhir bertulis. Okey, jangan lupa. Tengok laporan akhir baru nak buat last minute, baru nak buat minggu terakhir memang teruk dan nampak sangat copy and paste dan nampak sangat Google Translate. Biasa buat dalam minit kan. Menyiapkan dan menghantar laporan akhir bertulis layanan industri kepada penyelidik universiti mengikut tarikh yang ditetapkan. Pembentangan lisan laporan akhir LI dan penyerahan laporan bertulis kedua-duanya dalam bahasa Arab. Okey, daripada tarikh 24/7/2023 sehingga 28/7/2023. Ni yang sembah lah. Okey. Okey, bagi aspek pembentangan 20%, apa yang pensyarah ataupun penyelia industri tengok? Penyelia universiti nak nilai kita orang ni, doktor. Jangan tengok kepada kamu punya pendahuluan. Adakah pelajar membentangkan memberikan penerangan berkenaan industri secara menyeluruh ataupun banyak gap atau banyak lompang tak jelas? Industri pasal apa tak beritahu, kan? Siapa ketuanya, siapa pengarah dia contohnya tak beritahu dengan secara menyeluruh. Dari aspek konten, dari aspek alat bantuan pembentangan, cakap je kan, tak guna apa-apa ni PowerPoint. Kalau ada buat aktiviti, rekodlah video. Tunjuklah ni bahan buktinya. Ni yang saya buat. Jangan cakapnya apa bukti. Tak ada lah doktor, lupa nak bagi gambar. Lupa nak ni lah. Teruknya tu, mana alat bantuan pembentangan kosong. Kemahiran pembentangan. Kan? Bentang pun macam tak nak bentang je. Bentang pakai baju pagoda contohnya. So tunjukkan kemahiran pembentangan tu dengan baik. Walaupun secara online contohnya kan. Sesi soal jawab. Bila orang tanya, nampak sangat macam kamu tak buat kerja. Dan nampak sangat kamu copy and paste daripada laporan senior kamu. Jangan nampak sangat macam tu. Sebab kita ada sesi Q&A. Itu antara peringatan antara yang perlu kamu
tahulah. Okey, 20% daripada pembentangan. Okey, penyediaan laporan akhir ditulis dalam bahasa Arab, Sembak, kandungan format template diletakkan dalam muka tim LI Sembak, nanti boleh tengok template-nya, sertakan gambar aktiviti sebagai bukti beserta caption. Jangan bagi gambar je. Gambar ni pasal apa? Bagi tahu lah sikit, kan? Aktiviti apa? Bagi caption, penerangan tentang gambar tersebut. Jangan gambar saja. Maknanya gambar tu kena selari, align dengan laporan aktiviti yang kamu buat. Kan dalam laporan bagi tahu membuat aktiviti sekian. Tapi gambar lain. Itu antara dia tak ada alignment dalam pelaporan antara aspek yang perlu dilihat lah. Okey. Aspek penilaian dan aspek format, pendahuluan, isi, penutup dan cadangan, buku log dan juga borang clearance. Tadi ada sebut tadi kan yang tentang clearance form kan. Yang benda tu kamu kena print. Okey, dan kamu lengkapkan dan lampirkan dalam laporan akhir. Tengok. Ini aspek yang dinilai dalam laporan akhir, 10% tu adanya format, ikut format tak? Kan, bagi template. Dah siap bagi template pun tak ikut juga. Memang tak tahu markah apa 15 contohnya. Pendahuluan, kan, bagi tahu tak dengan jelas latar belakang, background tentang industri tersebut. Okey, per 10 isi, kemudian penutup, cadangan, dan juga tengok nombor 5 tu buku log kan. Buku log ni adalah log report tu lah. Okey, log report tu kamu print ataupun simpan dalam PDF, dapatkan cop dan tanda tangan penyelia industri setiap secara kerak lah, mana setiap minggu tu adalah disahkan oleh penyelia industri. Okey. Hal-hal lain, medium utama untuk penyelesaian LI Sembak ni biasa diletakkan setakat ni memang menggunakan maksud Steam dan juga biasanya maksud Steam lah dan form-form yang akan digunakan nanti. Masalah di tempat LI. Kalau ada masalah di tempat LI macam mana? Adakah nak buat bising kat FB ke? Jangan buat macam tu. Pelajar perlu buat laporan, aduan bertulis beserta bukti kepada penyelia universiti. Ataupun penyelaras terus. Macam Sembak, terus tulis ataupun maklumkan kepada penyelia industri, penyelia universiti pun bagi tahu, maklumkan saja. Kemudian tindakan itu perlu diambil oleh penyelaras ataupun ketua program tersebut lah terhadap masalah yang dihadapi, supaya masalah yang pelajar hadapi itu kita dapat selesaikan dengan baik, supaya pelajar dapat jalani LI dengan selamat dan juga selesa. Tak nak kamu jalani LI itu dalam keadaan kita habis LI jadi pelik. Tak nak jadi macam itulah. Okey, cadanan atau cadangan tempat LI nanti kita tengok, pertukaran tempat LI tadi dah sebut juga. Okey, ada sebarang persoalan? Setakat ni jelas doktor, boleh follow lagi. Boleh okey, alhamdulillah. Assalamualaikum doktor, nak tanya boleh? Apa tu? Yang intern dekat luar negara tu macam mana doktor? Nanti dulu. Okey, soalan lain? Ada yang excited nak pergi overseas ni. Kan? Bagus. Okey, tak apa, mungkin ada lah tengah fikir nak tanya apa, kemudian tak apalah. Okey, walaupun kamu tak tanya, doktor bagi soalan juga. Boleh tak pelajar Sembak buat LI mengajar dekat sekolah? Boleh tak? Aku nak pergi sekolah, pergi sekolah bapak aku. Kamu tidak ada kelayakan untuk mengajar di sekolah. Terutamanya sekolah kerajaan lah. Kan? Sebabnya kita ni bukannya bidang pendidikan. Kita kena sedar lah. Termasuk Sembaki. Dia bukan background. Apa? Okey, so secara profesional tak layak untuk sebagai guru lah. Guru mengajar di sekolah. Kecuali kalau pihak sekolah memberikan kamu peluang sebagai guru ganti ke, ataupun biasanya pelajar Sembak pun tak sebagai guru, kecuali sebagai penyedia bahan ke, pembantu guru ke, ataupun kebiasaannya lebih kepada mengaturkan ataupun menjalankan ataupun membuat satu program aktiviti kepada pelajar, aktiviti pengukuhan, pengisian. Okey. Tapi kalau sekolah swasta mungkin dia tidak melihat secara serius, bahkan kadang-kadang dibenarkan saja untuk mengajar di sekolah. Tetapi secara profesionalnya kita bukan pelajar pendidikan dan kita tidak boleh mengajar secara official di sekolah-sekolah kerajaan. Tapi biasanya oleh kerana nature tu bahasa Arab, kebiasaannya tak nak pergi mana lagi sekolah. Cuma doktor nak ingatkan perkara itulah.
That's why kebiasaannya ataupun para pelajar kita dia akan pergi bukan mengajar tetapi sebagai pembantu, sebagai penyedia aktiviti-aktiviti melibatkan bahasa di sekolah. Okey. Kemudian boleh tak pelajar kini dah buat ni? Dah sebut tadi. Okey, boleh tak pelajar sembak buat LI ataupun pelajar USIM dah secara umumnya buat LI di luar negara? Boleh tak? Jawapannya boleh. Okey, jawapannya boleh dan kamu kena ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak USIM Alamiyah. Okey, USIM Alamiyah. Okey, ni sebagaimana yang diiklankan dekat email lah. Saya tak tahu dekat kalau pelajar email pelajar tu ada tak? Dia bagi tak? Share tak maklumat ni? Email pelajar ada tak? Dia tak ada. Kalau pihak USIM nak bagi sesuatu perkara, nak sampaikan suatu iklan kepada para pelajar ataupun pemakluman lah, info melalui medium apa? Email. Ada tak sampai email kepada kamu ataupun iklan ni, info ni? Tak. Tak ada kan? Tu masalahnya. Masalah bukan dari pelajar tapi pelajar tak sampai. So doktor sampaikanlah. Okay. So ini adalah iklan yang diberikan oleh USIM Alamiyah yang berkaitan dengan pelajar dan berkaitan dengan LI industri. Dan kamu boleh dibenarkan untuk memohon LI di luar negara. Dan kalau kita lihat timeline kat sini, tarikh buka permohonan dia dah mula start September lalu dah. September 2022 lagi. Cuma kita yang lalai, kita je tak tahu. Kan? So tapi tengok masih ada sempat lagi lah, ada ruang dan peluang dan masa lagi dalam tempoh beberapa minggu ni sebelum 30 Disember. Kita sekarang baru 13 Disember kan, ada masa dan ruang lagi. Okey. Dia ada dua cara ringkasnya. Dia ada dua borang, nanti doktor akan lampirkan borang tersebut. Satu dalam Excel, satu lagi dalam bentuk PDF. Kedua-dua borang ini salah satunya adalah berbentuk proposal. Proposal itu perlu diluluskan ataupun disahkan oleh ketua program dan juga dekan. Okey, dan kamu kena isi maklumat yang diminta, lengkapkan. Bila dah lengkap semua tu, dah dapat tanda tangan KP dan juga dekan semua tu, sila hantar permohonan lengkap tersebut ke email mobility.alamiyah@usim.edu.my sebelum 30 Disember 2022. Okey. Nanti borang doktor akan cuba bantu upload terus dekat ruangan komen. Dekat ruangan komen ada kan? Tak apa-apa kat kamu? Kami tak ada chat. Tak ada Kami guess. Tak ada. Semua tak ada? Ya. Ya Ustaz, tak ada. Kesian lah. Macam mana? Tak apalah, nanti doktor akan bagi melalui sekretariat pelajar Sembak. Nanti sekretariat pelajar Sembak akan sampaikan kepada Sembaki dan juga Sembib lah. Okey. So ala kulihal, yang pentingnya ada dua dokumen yang kamu lengkapkan. Bentuk proposal satu dan juga maklumat dalam bentuk Excel yang kamu lengkapkan. Bila dah lengkap semua tu, boleh emailkan terus kepada mobility.alamiyah@usim.edu.my. Okey. USIM nak bagi duit ke? Orang LI kalau negara ni. Ada nak bagi duit ke? Agak-agak USIM nak bagi duit ke? Tak. Tak. Sendiri. Okay, doktor ada tanya baru-baru ni. Pasal berkenaan dengan tu. Sebab biasanya, okey, secara ringkasnya, pihak USIM Alamiyah ataupun USIM, kalau dibagi sekalipun, dia sebagai duit penggalak sahaja. Maksud bila duit penggalak, bukan duit yang boleh cover kamu punya pendapatan, boleh cover kamu punya makan minum, penggalak. Dan maknanya sebagai untuk menggalakkan para pelajar menjalani LI di luar negara. Kalau ianya diluluskan lah. Maksudnya bila kamu nak apply, jangan shock sendiri. Maknanya kamu kena ukur diri sendiri. Aku ni dari segi kemampuan kewangan, ada tak duit aku untuk aku nak hidup ataupun tinggal selama 20 minggu kat negara ni. Dari makan minum macam mana? Pembelian tiket macam mana? Ya, okeylah, aku mampu, tak ada masalah. So pergi.
Dan maksudnya jangan mengharap sangat USIM nak bagi duit. Memang USIM kalau bagi pun sebagai duit penggalak saja. Faham tak? Duit penggalak, mana duit hanya duit kocek lah. Okey, duit kocek yang mungkin sebagai baguslah. Kan USIM menggalakkan kita pergi luar negara. Tapi untuk menampung kamu kat sana, tolong pakai ataupun fikirkan baik-baik. Kalau kamu ada kemampuan, pergilah. Kerana sebelum kamu menamatkan pengajian USIM ni, at least kamu pernah ada pengalaman di luar negara, itu sangat baik. Okey. Dan tu kalau tak mampu macam mana? Ada cara lain. Tak semestinya luar negara je. Okey. So tengok timeline tu, pastikan ikut ni timeline ni berikan 5 hingga 30 Disember tu dikata proses makan dokumen. Kemudian kalau lepas ada proses temu duga oleh USIM Alamiah pada Februari lebih kurang begitu. Tengok timeline dia. 20 Februari keputusan data industri. Kalau tengok Mac 2023 sesi data industri mula. Kalau kita tengok penetapan tarikh yang Sembak letakkan tadi, Mac. Betul lah. Maknanya tak lagi lah. Okey. So para pelajar kena alert dengan tarikh ini bagi mereka yang target nak buat data industri di luar negara. Okey. Satu lagi aspek pertimbangan yang perlu difikirkan oleh pelajar adalah aspek tadi kalau lihat, kalau kamu ingat tadi dekat mula-mula slide tadi, yang nombor 5, objektif nombor 5 adalah meningkatkan kebolehpasaran kerja. Kerja apa ni? Kebolehpasaran pelajar lah. Cari tempat LI. Bukan salah satu pertimbangannya yang kamu rasa tempat tu memang aku nak join sebagai ataupun nak kerja tu kat tempat tu. Itu adalah lebih baik. Mana the best lah. Selain daripada kena dengan bidang satu. Pertimbangan lain, ada allowance tak ada allowance tak ada allowance tak nak bagi. Itu pertimbangan lain lah. Kan? Itu antara pertimbangan yang biasa pelajar akan lihat. Pertimbangan lain yang perlu kamu lihat, perlu kamu fikirkan adalah adakah kamu nak habis LI, habis stop gitu, lepas tu balik rumah tidur, tunggu combo nanti cukup tu. That's why kat situ disangkut dekat kita punya data ataupun pencapaian kebolehpasaran kerjaya, kebolehpasaran pelajar lah. So dengan harapan bila LI itu diletakkan di hujung pengajian, teruskanlah kerja kat situ. Kalau ada peluang dan ruang lah maksud doktor. Kalau ada diberi, alhamdulillah. So maknanya bermula daripada pemilihan tempat LI tu. Kalau pilih buat sembarangan saja kan, main-main dadu contohnya, memang tak tahu lah, habis-habis belajar kita belajar gitu lah. Okey. Ini contoh beberapa pelajar Sembak yang besok diorang nak kompo ni, antara contoh yang diorang diserap masuk. Selepas LI diserap masuk kerja. Okay, antara di Astro, okey. Ada dekat Medina Arabic Training. Okey. Itu tempat yang ini sebahagian sajalah, bukan untuk membilang ataupun ni, just contoh saja, sebahagian saja. Sebenarnya ada lagi para pelajar kita alhamdulillah yang diserap masuk bekerja lah. Ini contoh mana antara perkara yang kamu kena fikirkan. Jangan fikir duit je. Tak ada lawan tak nak pergi. Okey. Kemudian kita boleh share sikit platform nak cari tempat LI atau bekerja yang sesuai. Ada dua website tu boleh tengok nanti. Ini sebagaimana yang tadi dah sebut tadi. Ini tempat-tempat LI Sembak yang digalakkan lah. Contohnya boleh pergi kepada Pusat Bahasa Arab Terengganu, Pusat Penyiaran di TV Al-Hijrah, pergi ke Aswaq Press. Okey. Al Jazeera International Malaysia Sdn Bhd, Al Jazeera International. Sebab minta maaf untuk Sembak lah kan. Sebab Sembak ni program kahwin. Bila program kahwin, apa kemuncaknya? Mana kemuncak tu macam mana kamu kahwinkan di antara dua bidang tu? Bahasa Arab tak tinggal, kewartawanan tak tinggal. Tu biasa doktor akan selalu bagi cabaran kepada para pelajar Sembak khususnya untuk suntik diorang. Pergi tempat yang mana kamu boleh applykan kedua-dua bidang itu. Pergi sekolah. Nak apply kewartawanan macam mana? Kan? Pergi majlis agama Islam. Nak kewartawanan Arab macam mana? Dia tempat mungkin tak banyak tapi peluang tu ada. Jangan langsung tak ada yang pergi. Kan? Masa belajar tu cuma doktor seorang je pergi contohnya. Yang lain semua pergi Al-Hijrah. Media Prima pun ada tapi dalam bukan bahasa Arab. So pergi Aswaq Press contohnya, Al Jazeera International contohnya,
Al-Athir newspaper contohnya. Ni semuanya ada kat Malaysia, tak payah pergi luar negara. International. Duduk dalam Malaysia tapi levelnya international. Itu yang doktor beritahu. Doktor tak banyak duit. Doktor memang susah. Nak pergi negara tak mampu. Contohnya, bagi tempat dalam Malaysia yang sifat international, levelnya international. Itu salah satu caranya. Okey, pergi pernah contohnya. KLIA yang sesuai. Pusat Pengajian Bahasa Literasi dan Terjemahan USM. Dan juga travel and tours yang melibatkan pelancong-pelancong khususnya. Kan, Akademi Pengajian Bahasa UiTM contohnya. Di tempat-tempat yang pelajar sembak pernah pergilah antaranya lah, kan. Dan mungkin boleh pergi pusat pendidikan ISCO dekat Kuis, dekat je sini. Cawangan dia kan. Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI contohnya. Bahagian latihan dan ke ITBM kan, bahagian latihan dan kejurubahasaan ITBM, Studi Terjemahan dan Buku Malaysia. Dan tempat yang pergi yang boleh dibagi. Medida Arabic Training and Solution dekat Bandar Baru Bangi. Kemudian boleh pergi ke kedutaan Arab di Malaysia ni. Ni tuan punya pelajar sembak lah. Minta maaf kalau ada sembip sekali, tapi kalau sembip mungkin boleh. Sembip macam nature dia tak tahu kan. Mungkin ada tak sesuai. Boleh sesuaikan lah. Kan? Kedutaan Arab di Malaysia. Banyak dekat Ampang contohnya. Sesuai. Maknanya kamu memaksa kamu cakap Arab. Memaksa kamu buat kerja dalam bahasa Arab. Pergi kepada Arabic International Schools. Okay? Biasanya tempat-tempat yang besar macam ni, dia ada allowance lah. Mungkin tak tahulah, banyak sikit tu wallahu alam lah. Kan? Tapi kebiasaannya ada. Okey, itu sahaja daripada saya pada malam ni dengan perkongsian yang tak seberapa ni. Mungkin ada yang tak dipahami dengan baik dalam keadaan. Okey. Kalau ada soalan, kalau doktor boleh jawab, doktor jawab. Kalau tak boleh jawab, doktor akan skip ataupun tangguhkan dululah soalan tu. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Senyap ke? Ada satu Google form yang borang kehadiran ni, tapi kamu punya dekat ni tak ada meeting chat Okay, tak apa, doktor akan ada pelajar sembak untuk dikongsikan. Minta Seri Sembak sampaikan doktor bagi kat Seri Sembak ni link kehadiran, form kehadiran, sorry. Okey, ada soalan? Soalan tak? Tak ada? Senyap semua? Ya tu. Borang apa tadi doktor nak share tadi? Borang airline luar negara kan? Betul tak? Okay, ada soalan? Tak ada. Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. Saya nak tanya soalan sikit. Kan kalau macam dalam ELI tu, kan kita diberi lima tempat untuk kita isikan kan, cadangan-cadangan tempat industri yang kita nak tu. Kiranya contohlah kalau macam daripada lima tu contoh ada mungkin dalam 2 ke 3 tempat yang diluluskan oleh KP. Jadinya
apa tu, anda kata kalau kita diberi peluang untuk pilih salah satu, yang lain yang kita nak tolak tu kiranya kita apa tu, hanya sekadar untuk respon melalui sistem ataupun kita kena apa tu, maklumkan juga mungkin melalui email kepada tempat yang kita tolak tu. Setakat ni melalui sistem memadai. Maknanya bila ada approve, lepas tu industri offer, kemudian sama ada kamu accept offer ataupun reject offer tu lah. Sebabnya segala komunikasi tu melalui sistem ELI tu. Tapi kalau sendiri kamu maklumkan mungkin kat sistem ELI tu agak terbatas dia punya pemakluman tersebut kenapa ditolak contohnya kan. Boleh saja budi bicarakan pelajar untuk kamu berkomunikasi dengan baik. Saya minta maaf dan sebagainya, tak ada penolakan ini, boleh saja. Tapi dalam sistem pun maknanya cara ni dalam sistem lah. Boleh Okey, kiranya perlu respon melalui sistem jugalah ya? Kalau kata kita nak tolak tu. Okey, ada soalan lain? Okey, harapannya taklimat ni dapat memberikan sedikit penerangan, gambaran awal tentang industri tersebut supaya kamu boleh merancang dengan baik. Okey, dan juga aspek tempat. Okey, sebelum lupa. LI di Malaysia contohnya, adakah boleh di mana-mana? Maksud di mana-mana tu cari tempat yang dekat dengan kampung aku. Tak payah cari rumah sewa. Faham tak? Ada tak yang fikir macam tu? Fauzan, nama Fauzan. Ada tak yang fikir macam tu? Okay. Kalau boleh lah kalau boleh, kalau sempat lah program. Cari di kawasan yang berhampiran tidak terlampau jauh, mana kawasan Lembah Kelang lah, untuk memudahkan penyelidikan cara face to face. Okay, so kalau macam jauh tu, macam kalau negara tu, terpulang lah kalau penyelia tu, penyelia industri nak keluarkan duit sendiri, kan, nak pergi menjelia kalau negara tu terpulang lah, sebabnya aspek claim lah, dia aspek claim. Satu lagi aspek apa ni, kalau kamu sebagai pelajar kena fikir juga aspek nak sewa rumah. Dulu sekarang kamu fikir nak pergi tempat mana dan cari rumah sewa ataupun bilik sewa ada ke tidak. Itu aspek-aspek yang kamu kena ambil kira, salah satu pertimbangan dalam kamu memilih tempat lah. Okay. So kalau tidak ada apa-apa soalan, sampai di sini dahulu. Doktor nak tanya soalan, doktor. Okay. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya mengenai pasal sekolah tadi tu. Kan mengenai dengan LI di sekolah, saya sebenarnya guru tetap sekolah agama petang. Jadinya untuk LI ni setahu saya dia adalah office hour daripada pukul 8 sehingga pukul 5 petang. Sekiranya saya LI, sebab saya dah tanya guru besar di sekolah tu dan guru besar tu kata boleh untuk saya LI di sekolah tu terus. Jadinya memandangkan saya mengajar daripada pukul 1 sehingga pukul 4.30 petang. Jadinya waktu pagi tu saya tak ada ni lah, saya tak ada ngajar lah. Jadinya boleh ke kalau saya LI dekat sekolah Kafa tu? Sebab dekat situ pun dah jadi guru tetap. Macam mana tu doktor? Cara amalannya sebelum ni memang boleh. Dan maksud 8 jam tu bukan hanya bermaksud kamu mengajar saja. Dia diambil kira juga waktu kamu punya persediaan kamu mengajar tersebut. Mana sebelum kamu mengajar sudah pasti kamu buat persiapan. 4 jam pagi tu contohnya dia buat persiapan contohnya kan, nak buat alat bantu mengajar, semua bahan bantu mengajar semua tu dia kira masa tersebut. Okey, maknanya kalau saya mohon LI dekat sekolah tu dan guru besar dah approve semua tu, kiranya saya boleh proceed je lah kan LI kat situ, walaupun saya mengajar waktu petang. Kiranya pagi tu saya still lagi datang sekolah, cumanya saya buat lah macam bahan bantu mengajar ke apa ke, PowerPoint ke. Betul. Okey, baik doktor, terima kasih. Betul. Okay.
Soalan? Tak ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita sampai di sini saja. Terima kasih kepada yang hadir mendengar taklimat ni. Okey, dan jangan lupa untuk isi borang kehadiran sebagaimana Dr. bagi tadi ni. Dan juga Dr. ada share juga tentang 2 borang untuk LI di luar negara tersebut untuk kamu isi dan lengkapkanlah tempoh bulan ni sebelum 30 Disember tadi sebagaimana timeline yang Dr. tunjukkan. Setakat itu saja dulu kot. Tak ada yang terlepas pandang apa. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi kita tangguh dulu. Kita akhiri dengan taklimat ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam. Rizwan. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.